Di dalam susunan saf sembahyang, saf yang paling utama adalah saf yang di hadapan. Ni saya cerita untuk lelaki. Ya, saf yang paling afdal adalah saf yang di depan. Okey. Ya. Kemudian saf yang di depan ni kan, maka Nabi sebut dalam hadis ni adalah letakkan siapa? Letakkan orang-orang yang dewasa dan berakal. Ya. Nabi sebut letakkan siapa? Ulul ahlam, orang-orang dewasa, maksudnya orang yang telah baligh, wan nuha, dan orang-orang yang berakal. Jadi dua golongan ini dia sepatutnya berada dalam saf yang depan. Kemudian Nabi sebut, kemudian lepas tu siapa pula? Lepas tu adalah summal ladzina yalunahum, iaitu orang-orang yang berikutnya siapa? Iaitulah kanak-kanak. Selepas daripada kanak-kanak siapa safnya? Summal ladzina yalunahum. Orang yang berikutnya siapa? Kalau ada khunsa, khunsa. Kemudian yang belakang sekali iaitulah kaum wanita. Jadi susunan dekat sini maksudnya yang mula-mula imam. Di belakang imam adalah orang-orang yang berakal dan juga orang-orang yang dewasa. Maksudnya yang dah baligh. Lepas tu yang ketiga, kanak-kanak. Yang keempat, khunsa sekiranya ada. Kalau tak ada, akhir sekali, itulah kaum wanita. Jadi nak menunjukkan dekat sini kelebihan orang-orang tua, orang-orang dewasa. Dari segi saf, dia berada pada saf yang ke depan. Ni kedudukannya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pengajaran hadis ini adalah Nabi sebut istau. Hendaklah kamu luruskan, samakan saf. Wala takhtalifu, dan janganlah kamu berselisih. Maksudnya saf tu jangan bengkang-bengkok. Jadi hadis ni menyuruh kita, pengajarannya adalah umat Islam semasa mendirikan solat, dia kena luruskan saf. Jangan bengkang-bengkok. Sebab apa? Fatakhtalifa qulubukum. Orang yang safnya sembahyang semasa solat berjemaah, safnya tidak sama, tidak lurus, maka Nabi kata hati-hati mereka tidak akan sependapat. Maksudnya kat sini dia tak ada wahdatul qulub. Dia tak ada satu kesatuan. Maka dalam hadis ni kita boleh ambil pengajaran antara kaedah yang dianjurkan oleh Islam untuk membina kesatuan di kalangan umat Islam adalah merapatkan, meluruskan saf. Apabila saf diluruskan, maka akan adalah kesatuan, wahdah di kalangan umat Islam. Jadi apa maksudnya? Saya nak sebut dekat sini salah satu daripada cara kita nak bina kesatuan di kalangan umat Islam. Ya, maka amalkanlah solat berjamaah, dan dalam solat berjamaah kena pastikan saf itu diluruskan. Ini pendekatan dalam Islam. Baik, itu pengajaran yang kedua. Baik, isu tentang saf. Ada ramai yang bertanya, macam mana nak susun saf? Nak susun saf. Okey, kalau wanita, susunan safnya, kalau dia sembahyang, macam mana kedudukan?
Yang ni ada persoalan yang dikemukakan tentang isu ini. Baik, kita kongsi sharing ilmu pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita. Okey, yang pertama. Saya bagi situasi yang pertama. Okey, seorang makmum, yakni makmum lelaki, maaf ya, imam lelaki, kemudian ada seorang jemaah wanita. Seorang imam solat bersama dengan satu makmum wanita, perempuan. Maka persoalannya, kedudukan makmum perempuan tu di bahagian mana? Ya, okey. Para ulama menyatakan imam solat bersama dengan seorang makmum wanita. Maka kedudukan makmum wanita itu adalah di belakang imam, bertentangan dengan imam. Betul-betul di belakang imam. Dalam jarak 3 hasta antara imam dengan makmum. Boleh jelas ya? Cuba cek balik kalau sembahyang sebelum ni dekat rumah, suami jadi imam, ya, imam dunia akhirat, ya, baik, ya, dan tuan-tuan ataupun puan-puan menjadi makmum. Duduk dekat mana? Ada yang kata duduk sebelah kanan, ada yang kata duduk sebelah kiri. Ya, maka yang terbaik, yang tepat dalam kitab-kitab fiqh menyatakan duduk betul-betul di belakang imam. Satu. Okey. Situasi yang kedua. Ada makmum, maaf ya, imam, kemudian ada seorang makmum lelaki, ada seorang makmum wanita. Macam mana nak duduk dia? Kedudukan dia macam mana? Ya. Okey. Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan kedudukannya adalah makmum lelaki berada di sebelah kanan imam, ya, di sebelah kanan imam, yang mana dia tak boleh mendahului imam. Dia kena duduk di belakang sikit daripada imam. Kemudian soalan saya adalah, di bahagian mana kedudukan makmum wanita tu? Makmum wanita kedudukannya adalah betul-betul di belakang makmum lelaki. Bukan di belakang makmum, di belakang imam. Kedudukannya di belakang makmum lelaki. Jelas? Saya harap boleh jelaslah isu ni. Kalau ada ramai, ada 2-3 orang makmum wanita, maka mereka buatlah saf di tengah-tengah imam. Okey. Satu. Situasi yang kedua. Para ulama membuat satu kesimpulan bahawa kedudukan makmum wanita adalah di belakang imam. Ya? Saya nak betulkan kefahaman macam ni. Ada setengah-setengah tempat menyatakan kalau sembahyang berjemaah, kaum wanita hendaklah sebelah kiri. Kan buat masjid kan? Duduk belakang, ya, dia buat di bahagian kiri masjid. Ataupun setengah tempat pula, dia buat di bahagian kanan masjid. Dekat bahagian belakang, bahagian kanan masjid. Jadi adakah soalannya, adakah
kena di kiri atau di kanan. Dari segi ilmu fiqah, ulama menyebutkan bahawa poin dia adalah berada di belakang imam. Jadi kalau di masjid tu kalau berjemaah kan syaratnya di belakang. Tak kisahlah dia tak semestinya di kiri, tidak semestinya di kanan, tapi dia punya persoalannya pokoknya adalah di bahagian belakang imam. Mungkin kalau masjid tu tak sesuai di bahagian kiri sebab itu bahagian pintu masuk, maka dia boleh letak di bahagian kanan. Isunya mesti di belakang daripada imam, belakang sekali. Di bahagian belakang sekali, sama ada di kiri atau kanan itu terpulang. Ini perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian. Okey. Baik. Nak cerita pasal soft ni ada banyak isu lah. Mungkin nanti kalau ada masa yang sesuai kita bincang. Satu lagi saya bagi contoh. Ni yang kita lihat yang berlaku bila kita pergi solat berjemaah di masjid, di surau, RNR dan sebagainya. Dan kita dapati ada sebahagian jemaah bila dia datang solat berjemaah, bila dia datang dia seorang je. Saf yang pertama dah penuh, saf yang kedua dah penuh, dia datang buat saf yang ketiga, saf baru. Sebab dua saf pertama tu dah penuh. Okey. Persoalannya adalah untuk membina saf yang baru ni, di mana nak dimulakan? Di mana nak mulakan saf yang baru? Kadang-kadang, minta maaf saya sebut, kadang-kadang para asatizah memberikan jawapan yang berdasarkan kepada hadis tapi tidak menyeluruh. Dia kata bila kita datang, kita kena buat saf di sebelah kanan. Sebab ada hadis yang menyebutkan Nabi suruh buat saf di sebelah kanan. Sebab tu kita nampak hari ini ada sebahagian bila nak mulakan saf yang baru, dia mula sebelah kanan. Kanan sekali. Sebelah kanan imam, ujung sekali. Saya nak sebutkan bahawa betul, hadis tu betul. Tapi kena kaji lagi beberapa hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang mana disebutkan iaitu Nabi kata, hendaklah kamu menjadikan imam berada di tengah kamu, di tengah-tengah, dan penuhkanlah ruang-ruang kosong. Maka berdasarkan kepada hadis itu, para ulama menyatakan bahawa untuk membina saf yang baru, hendaklah kita mula daripada tengah, bertepatan dengan imam. Tengah lah, tengah. Orang lain penuhkan kiri kanan. Baik. Yang itu, sekiranya orang yang memulakan solat tersebut, dia yakin selepas dia mulakan saf baru, ada orang lain akan masuk. Okey. Tetapi, sekiranya bila dia mulakan saf baru, dia tengok memang tak ada orang dah. Dia mulakan saf yang ketiga, dia seorang-seorang saja. Maka ketika itu, dia kena mulakan saf di sebelah kanan. Ujung sekali, sebelah kanan. Sebelah kanan imam lah, ujung sekali. Baik. Ujung sekali itu, di bahagian mana? Ujung sekali adalah kena berdiri di belakang dua makmum yang terakhir sebelah kanan. Dua makmum yang akhir sebelah kanan. Okey. Ujung sekali makmum akhir, maka makmum yang kedua. Dia berdiri di sebelah belakang makmum yang kedua itu, kemudian dia memulakan solat, takbir atau ihram, kemudian lepas tu baru dia menarik
menarik makmum yang hujung sekali tu untuk ke belakang bersama-sama dengan dia buat saf itu. Sebab hukumnya Islam tidak menggalakkan buat saf seorang. Dia kena paling kurang 2 orang dalam saf berjamaah. Sebab tu dia kena tarik orang yang depan dan ke belakang untuk buat saf yang ketiga yang baru. Ini perkara ni agak teknikal lah. Mungkin susah nak faham, tapi insya-Allah saya harap sedikit penjelasan yang macam ni kita boleh faham. Ya, dan nak tarik orang ke belakang tu, kan, nak mulakan saf yang baru, nak tarik orang tu, dia kena ada 4 syarat. 4 syarat. Syarat di antaranya, yang pertama, dia kena mula dulu sembahyang. Tak boleh tarik orang, dia tak sembahyang lagi. Dia kena sembahyang dulu. Sebab kalau dia tarik seorang makmum yang depan ke belakang, dia tak sembahyang lagi, maka rugilah makmum yang ke belakang tu. Sebab tu dia kena solat dulu. Itu antara syarat je lah. Okay. Syarat yang kedua adalah makmum yang ditarik ke belakang tu, dia bersetuju untuk undur ke belakang. Dan dia pun belajarlah. Jangan kita tarik kan. Maka dia kata, apa hal pula orang tarik aku ni? Last sekali dia pun berhenti sembahyang, solat kan. Dia pusing belakang. Aku tengah sembahyang. Nanti masalah pula. Sebab tu Islam kata dalam isu-isu yang macam ni, Islam didirikan atas dasar ilmu. Kita kena belajar dalam mengenai cara-cara untuk solat berjamaah dan sebagainya. Okey, baik. Saya tak nak ulas panjang tentang isu tu. Jadi kita balik kepada hadis kita. Maka dalam hadis yang pertama ini, dia punya kaitan dengan tajuk kita adalah kelebihan orang-orang dewasa, orang tua adalah dia dalam saf sembahyang, dia berada di saf yang hadapan. Di belakangnya baru kanak-kanak dan di bahagian belakang lagi barulah kaum wanita. Itu kelebihannya kat situ. Okey, baik. Kita sambung dengan hadis yang kedua. Ya. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa'a fa aqdamuhum sinnan wala yu'ammana ar-rajulu ar-rajula fi sultanih wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'izni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam kitab As-Salah, kitab tentang sembahyang, bab man ahaqqu bil imamah. Bab siapa yang lebih layak menjadi imam. Baik, kita tengok terjemahan hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berhak mengimami sesuatu kaum ialah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Ya, ini syarat nak jadi imam, yang banyak membaca Al-Quran. Baik. Jika pembacaan mereka adalah sama, mungkin ada 4-5 orang yang kita nak lantik jadi imam, kita cek ciri yang pertama dari segi membaca Al-Quran. Kita dapat, okey, mereka ni sama, semua sama. Maka Nabi bagi panduan yang kedua,
maka orang yang paling mengetahui tentang sunnah lebih layak menjadi imam. Yang mengetahui tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ciri yang ketiga, jika pengetahuan mereka tentang sunnah adalah sama, maka orang yang terawal berhijrah lebih layak menjadi imam. Tapi di zaman kita hari ini, isu hijrah ni mungkin tak berlaku lah. Jadi kita ambil dua ciri yang pertama. Yang pertama adalah tengok dari aspek pembacaan Al-Quran, dan tengok yang kedua, yang paling banyak pengetahuan, amalan tentang sunnah-sunnah, hadis-hadis, sunnah-sunnah Rasulullah. Baik, maka seterusnya, jika penghijrahan mereka adalah sama, dalam bab hijrah sama, maka orang yang lebih tua umurnya lebih layak menjadi imam. Jadi dalam hadis ni, Nabi bagi kepada kita 4 kriteria yang boleh dilihat, dirujuk untuk menjadi imam. Yang pertama, semak dari segi bacaan Al-Quran. Yang kedua, semak dari segi penguasaan ilmu hadis. Yang ketiga, dari segi hijrah, siapa yang lebih awal, lebih akhir. Dan yang keempat, semak dari segi umur, sinnun, umur. Maka poin dia dekat sinilah. Maksudnya orang yang dewasa lebih diutamakan untuk menjadi imam. Orang yang dewasa. Maka Nabi sambung lagi. Janganlah seseorang menjadi imam kepada seseorang di wilayah kekuasaannya, yakni kawasan orang lain, dan jangan pula dia duduk di tempat duduk khususnya orang lain kecuali dengan izinnya. Okey, di bahagian hujung hadis ni, Nabi memberikan panduan kepada kita dua perkara. Sekalipun, yang pertama sekalipun kita layak menjadi imam, kita ni memang bacaan Al-Quran bagus, kefahaman tentang ilmu agama bagus, umur okey, umur memang orang yang dah dewasa. Kemudian kita pergi ke sebuah kawasan. Di kawasan tersebut telah ada imam. Ada imam yang telah dipilih, yang telah dilantik. Maka janganlah kita merampas kuasa untuk menjadi imam. Maka imam di kawasan yang telah dipilih, dilantik itu, dialah yang lebih berhak. Saya kalau sebut tentang hadis ni, tentang poin ini, hadis ni, sebab tu kita dapati kebanyakan para alim ulama kita, termasuklah Sahibus Samaha Datuk Mufti ataupun Datuk Timbalan Mufti, saya dah beberapa orang yang kita ikut, kita jumpa, tuan-tuan guru sebagainya, kalau dia pergi ke sesebuah masjid untuk solat berjemaah, sekalipun dia dah taraf tuan guru, dia bertaraf mufti, kebanyakannya mereka tidak nak jadi imam. Imam itu diserahkan kepada imam yang telah dilantik. Unless lah, kecuali kadang-kadang imam yang dilantik pun dia tengok, dia pusing belakang tengok yang nak jadi makmum dia ni memang tuan guru. Ataupun orang yang hebat, orang yang berilmu. Kebiasaannya imam ni dia akan menjemput tuan-tuan guru ini untuk jadi imam. Yang tu dia jemput, dia izinkan, tak ada masalah. Tapi poinnya yang Nabi kata, jangan kita mengambil tempat orang tu. Sebab yang layak untuk jadi imam adalah orang tersebut. Imam yang telah dilantik oleh pemerintah. Okey, itu yang pertama.
Dan yang kedua Nabi sebut dalam hadis ni, wala yaq'ud, jangan seseorang itu duduk fi baitihi ala takrimatihi illa biizni. Kita pergi rumah jiran kita, kita pergi ziarah kawan kita, pergi ziarah Pak Long, pergi ziarah Pak Ngah, pergi ziarah abang, pergi ziarah adik, sampai rumah dia, kita masuk dalam rumah dia, kan? Kita jangan duduk sewenang-wenangnya. Bila kita sampai dekat ruang tamu rumahnya tu, biasanya tuan rumah ni, dia ada tempat favourite dia. Mungkin kalau kerusi yang 1, 2, 3, yang seti, sofa 1, 2, 3 tu, dia ada tempat favourite dia. Maka dalam hadis ni Nabi kata, jangan kamu duduk di tempat duduk tuan rumah tu. Justru itu, kan, kita kena tengoklah, ikut dia punya arahan dia. Kalau dia kata silakan duduk, dia tunjuk kan, kata silakan duduk, kita duduklah dekat situ. Jangan kita kata tak best lah kat sini. Kita dia tunjukkan sofa seti yang 3 seater tu, yang 3 seater tu, kan, kita rasa tak best lah, nak pergi duduk yang single, yang 1 seat tu, kan. Sedangkan 1 seat tu itu tempat tuan rumah. Islam kata tak boleh. Duduk tempat yang dia anjurkan, yang dia tunjuk. Kalau kita nak duduk juga, kena minta izin daripada dia. Cakap dengan dia. Cakap dengan abang saya nak duduk kat sini, sini lagi sedap. Kalau dia kata, duduklah. Okey. Ini adab yang ditunjukkan oleh Islam dalam persoalan ini. Ya? Baik. Maka kita dapat lihatlah hadis ini memberikan kepada kita satu pengajaran yang besar untuk kita ikuti. Dan berkaitan dengan tajuk yang kita bincang pada tengah hari ini, menghormati ulama, orang yang lebih tua dan orang yang mempunyai kelebihan, ini adalah kita tengok dalam hadis yang di peringkat awal tadi, iaitu ciri yang keempat yang Nabi kata untuk jadi imam ni, kalau semua dah sama dah, tengok orang yang lebih tua, maka dia lebih layak untuk menjadi imam. Ya? Baik. Selesai hadis yang kedua. Kalau dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah Riyadhus Shalihin ni dia sebut, annal ahaqqa bil imamati huwal aqra li kitabillah. Orang yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah orang yang banyak membaca Al-Quran. Fa inistawu fil qira'ah fal a'lam bis sunnah. Kalau sama, maka orang yang lebih mengetahui tentang sunnah-sunnah. Kan? Kalau lebih sama juga, fal aqdam bil hijrah. Orang mula-mula awal berhijrah. Kalau sama juga, fal akbar sinnan. Orang yang usianya lebih tua. Okey, satu pengajaran. Ini dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Ya? Baik, yang kedua, pengajaran yang kedua disebut, wa anna sultana wa sahibal bait wal majlis wa imamal masjid ahaqqu bil imamah min ghairihi ma lam yu'zan wahidun minhum. Dia kata yang pertama, sultan, pemerintah. Yang kedua, sahibul bait, tuan rumah, ataupun sahibul majlis, tuan punya majlis. Dan yang ketiga, imam, wa imamul masjid, imam-imam masjid. 3 golongan ni lebih berhak menjadi imam di dalam sesebuah tempat. Okey, untuk rumah, orang yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Kalau tuan rumah tu tak nak,
dia jemput orang lain, baru orang lain boleh jadi imam. Jangan rampas kuasa. Kalau masjid, orang yang lebih berhak menjadi imam adalah imam masjid itu. Kalau dia menolak, dia nampak orang lain, maka barulah orang lain tu boleh kena minta izin. Ini dari segi hukum fiqh. Ya, baik. Dan yang ketiga pengajaran apa? Hadis ini menyebutkan fadilatul hijrah wa fadilatus sabqu ila Islam. Kelebihan orang yang mula-mula berhijrah dan kelebihan orang-orang yang mula-mula memeluk agama Islam. Lebih dimuliakan. Ya, itu 3 pengajaran daripada hadis ini. Baik, kita masuk kepada satu lagi hadis sebelum kita tamat. Ya, hadis yang ketiga. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Abu Khaysamah anna Abdurrahman ibni Sahlin wa Muhayyisah wa Huwayyisah ibni Mas'udin qadimul Madinata ala nabiyyi fi sya'ni qatil. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم. Baik, saya nak sebut hadis ni sebenarnya hadis yang panjang. Tapi dalam kitab kita ni dia ambil qit'ah ni je. Hadis ni panjang cerita dia. Cuma pengarang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fokus kepada poin ni sebab nak relatekan dengan tajuk kita. Baik, apa maksudnya? Bahawa Abdul Rahman bin Sahal serta Muhayyishah dan Huwayyishah, 2 anak lelaki Ibnu Mas'ud, telah datang ke Madinah untuk berjumpa Nabi SAW, yakni meminta keputusan daripada baginda tentang urusan orang yang terbunuh, iaitulah Abdullah bin Sahal. Lalu Abdul Rahman memulakan perbicaraan terlebih dahulu. Dia nak cerita dekat sini ada 3 orang. 3 orang sahabat pergi jumpa Nabi. Yang pertama, Abdul Rahman bin Sahal. Yang kedua, Muhayyisah. Dan yang ketiga, Huwayyisah. Muhayyisah dan Huwayyisah adalah anak kepada Ibnu Mas'ud. 3 orang sahabat ni pergi jumpa dengan Nabi. Sebab nak tanya tentang isu orang yang terbunuh. Baik. Lalu Abdul Rahman memulakan perbicaraan terlebih dahulu. Sampai dekat Nabi, Abdul Rahman dulu yang bercakap. Lantas Nabi SAW bersabda, dahulukan orang yang lebih tua untuk bercakap. Dahulukan orang yang lebih tua untuk bercakap. Sedangkan beliau, Abdul Rahman, yang mula-mula bercakap ini ialah orang yang paling muda daripada kalangan mereka. Maka beliau pun diam sementara kedua-duanya Muhayyishah dan Huwayyishah mula bercakap. Nak cerita macam ni, 3 orang yang pergi jumpa Nabi tadi tu, Abdul Rahman, Muhayyisah dan Huwayyisah, dalam 3 orang tu yang paling muda Abdul Rahman. Tapi bila pergi jumpa dengan Nabi, maka Abdul Rahman dulu yang bercakap. Maka Nabi bagi nasihat. Maka Nabi kata, dahulukan orang yang lebih tua. Nabi ulang 2 kali. Maksudnya apa ni? Dalam majlis tu ataupun apa-apa majlis, maka kena bagi peluang kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa untuk bercakap.
Jangan yang muda ni terus bercakap. Ini adab yang Nabi pesankan kepada para sahabat. Maka apabila Nabi menyebutkan, menasihatkan perkara macam itu, Abdul Rahman pun berhenti. Dan Muhayyisah, Huwayyisah, dua sahabat yang lebih dewasa ini pun bercakap dahulu. Jadi hadis ni menjadi satu sandaran, menjadi satu dalil dalam kes kita kena menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang-orang yang lebih tua, mengutamakan orang-orang yang lebih tua. Jadi saya rasa sebab di masa kita terhad, kita sebab sempat ulas 3 hadis ni, insya-Allah pada minggu depan saya akan ceritakan hadis ni daripada awal. Ni hadis yang Abdul Rahman bin Sahal dan Muhayyisah serta Huwayyisah ni, insya-Allah kita akan cerita apa isu dia. Sebab apa mereka datang jumpa Nabi, apa peristiwa yang berlaku sampailah habis. Sebab hadis tu hadis yang panjang. Baik, itu sahaja 3 hadis pada tengah hari ini. Kita ada masa lebih kurang 5 minit lagi untuk sesi Q&A. Kalau ada soalan, fadhal. Nak bercakap boleh, nak gunakan mikrofon boleh, ataupun nak tulis dekat ruangan chat pun boleh. Ada soalan? Hari ini kita ada 30 orang. Alhamdulillah. Ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya sikit kalau berkenaan kedudukan saf tadi tu. Ya. Kalau contohlah kita berada di kawasan yang sempit, macam kalau contoh tadi lelaki pasal wanita makmum perempuan tu kena kalau seorang ataupun 2-3 orang perempuan je kena betul-betul di belakang imam kan? Ya. Kalau macam dia sempit tak boleh duduk di belakang imam tu macam mana ya Ustaz? Okey, baik. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Dia punya konsep dia yang saya sebutkan tadi adalah dia punya perkara dasar ataupun prinsipnya adalah makmum perempuan di belakang imam. Jadi kalau yang 3 orang, 4 orang tu kan, yang afdalnya duduk center di belakang. Tapi kalau situasi yang tidak mengizinkan, ada halangan, tempat yang terhad dan sebagainya, tak ada masalah lah. Boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan, boleh. Pokok pangkalnya di bahagian belakang sekali. Boleh jelas Jelas Ustaz, terima kasih. Baik. Yang lain? Ada yang lain? Tak ada. Okey, kalau saya tengok dekat bahagian chat. Ya, ada siapa yang nak soal? Saya yang concern sangat adalah tentang isu sebahagian tempat bila datang dia mulakan soft terus sebelah kanan tu. Bila kita tanya dia keluarkan hadis. Betul hadis tu, tapi kena baca hadis yang lain lagi. Hadis yang lain yang Nabi suruh supaya memulakan soft di bahagian tengah. Dan ada hadis yang lain juga sebut bahawa dalam kes bila sahabat hanya memulakan soft, dia penuhkan di bahagian kanan saja sehingga di bahagian kiri kosong, maka Nabi sebut siapa yang penuhkan soft di bahagian kiri, dia akan dapat pahala 2 kali ganda. Yang tu yang kita perlu bagi penjelasan tentang persoalan itu. Ya? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey, kalau semua perempuan macam mana aturan dia? Semua perempuan. Aturan dia punya makmum, imam perempuan juga. Ya, semua perempuan, ya.
Imam perempuan juga. Yang ni kena tanya Ustazah lah. Okey. Dalam ni ada Ustazah Nurizan ada, Ustazah Siti Nurain ada. Okey. Saya jawablah. Kalau semua makmum termasuk imam perempuan, ya, dia kena berdiri dalam satu baris. Termasuk imam pun dalam satu baris. Ya, satu baris. Kemudian imam tu hanya bergerak sedikit sahaja ke hadapan. Dia jangan buat macam makmum lelaki. Dia tak boleh imam dulu depan, kemudian dalam jarak mungkin 2 hasta kan, 2 hasta ke 3 hasta, semua yang belakang tu perempuan. Bukan. Dia kena imam hanya ke depan sedikit. Dalam saf yang sama, baris yang sama, satu baris, maka imam dekat tengah tu dia keluar depan sedikit sahaja. Itu kedudukan saf kalau semuanya kaum wanita. Jelas? Okey, jelas. Terima kasih. Mungkin kalau nak nanti saya tunjukkan gambar kuliah yang akan datang. Kalau semua soft wanita. Ke Ustazah Nurizan boleh tambah? Ada, Ustazah Nurizan ada. Ustazah Siti Nurain kalau nak tambah, silakan. Ada Okey, lain-lain soalan? Nur Azrin. Kalau silap kedudukan soft tu solat masih sah. Kedudukan kalau silap soft sah, tak ada masalah. Kan? Cuma jangan soft tu depan daripada imam lah. Kalau soft tu depan daripada imam memang tak sah lah solat berjemaah tu. Dia kena di bahagian imam. Okay, kalau kedudukan dia tak betul, sebagainya itu tak apa. Syarat dia jangan dia terkehadapan daripada imam. Sebab kalau sembahyang berjemaah, makmum ni kena mesti belakang daripada imam. Satu. Yang kedua, adakah kedudukan saf belakang mula dari tengah atau kiri atau kanan memberikan kesan kepada pahala solat? Baik. Ya. Ya, jawapannya ya. Sebab dalam sunnah mengikut amalan yang disuruh oleh Nabi adalah memulakan daripada bahagian tengah. Jadi kalau kita tak mulakan bahagian tengah, kita ambil bahagian kiri sebagainya, kita melakukan perbuatan yang menyalahi sunnah. Bila menyalahi sunnah, dia menjadi makruh. Sembahyang tetap sah, sembahyang sah. Tapi dari segi pahala lah, sebab dia buat perbuatan yang makruh. Itu kedudukannya kat situ. Ya? Baik. Ada lain. Nur Diana. Kalau imam perempuan dan saya anak lelaki dan saya anak lelaki seorang dan perempuan 2 orang, macam mana susunan dia Ustaz? Ya. Yang ni kalau kes kanak-kanak yang masih kecil, kita nak ajar dia solat sebagainya kan. Jadi imam tu perempuan. Mungkin imam tu mak ke kan? Imam dia ada anak kita kecil. Maka dia duduk di belakang lah. Kemudian di belakang dia barulah kita. Sebab dia kaum wanita ni susunan dia di bahagian belakang. Okey, itu susunan dia. Ya. Maksudnya imam perempuan, kemudian di belakang imam tu seorang jemaah lelaki kanak-kanak lah. Mungkin umur 2 tahun, 3 tahun. Kemudian yang makmum perempuan tu di belakang lagi. Dia ada 2 lapisan dekat situ. Okey, Ustazah Nurizan tak nak tambah tapi nak tanya. Ustazah tanya saya ni. Kalau imam yang dilantik tiada, uzur contohnya. Jadi orang yang naik menggantikannya adalah remaja yang bagus bacaan Al-Quran. Sedangkan dalam jemaah ada yang tua dan bagus juga bacaannya. Yang pertama, sembahyang sah. Hukum sembahyang sah. Cuma dari segi fadilat dia telah tidak menyalahi, dia tidak mengikut yang disuruh oleh hadis oleh Rasulullah. So Nabi kata dalam kes yang macam ni, bila imam lantik tu uzur, maka kalau ada jemaah yang muda, yang bagus bacaannya, yang dewasa pun bagus,
yang sepatutnya menjadi imam adalah iaitulah yang dewasa. Yang dewasa tu dia kena menjadi imam. Tapi kalau yang dewasa tu tak nak, maka yang naik itu adalah muda. Ini perbuatan yang tidak menepati kehendak syariat. Syariat kata dah susun tadi dah orang yang dewasa. So kena ikutlah. Ni dari segi adab. Sembahyang sah, tak ada masalah. Dari segi adab, kita telah menyalahi panduan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Saya rasa dah masuk waktu Zuhur, jadi kita tamatkan di sini. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu hadapan. Ya, mudah-mudahan program ini kita dapat ilmu untuk kebaikan kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.